Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pelayar-pelayar forum online pada malam ni. Jadi bersama-sama kita pada malam ni untuk kita kupas isu dalaman TMB adalah pengarah HR Datuk Seri Aida Abdul Razak, untuk kita sama-sama berdiskusi mengenai masalah-masalah di dalam organisasi TMB. Selalu yang kita dengar, yang tular adalah isu yang dibangkitkan oleh netizen ataupun rakyat kepada TMB dari segi bil dan sebagainya. Namun hari ini kita tukar pula daripada sudut pandang berbeza. Apakah masalah-masalah dalaman TMB yang dihadapi sesama di dalam organisasi. Jadi kebanyakan syarikat multinasional sekarang mengambil langkah mudah untuk menjimatkan kos, yang mana banyak yang buat retrenchment ataupun penamatan khidmat kerja pekerja ataupun mengecilkan bilangan pekerja. Jadi macam mana dengan TMB? TMB sebagai, kita pun tahu kan, sebagai syarikat ternama di Malaysia, apakah langkah yang diambil oleh TMB? Adakah melakukan perkara yang sama? Mengambil langkah yang sama? Saya jawab untuk situasi ni, saya rasa semua orang betul bertanya isu ni. Okay, untuk bagi pihak TMB sendiri, Alhamdulillah kami tidak ada isu berkenaan dengan penamatan kontrak ataupun orang panggil kita buang pekerja lah, sebab kami dalam keadaan yang konsisten. Malahan dalam masa pandemik pun kalau ada staf kita yang bermasalah ataupun kekurangan dari segi kewangan ataupun apa, kami ada bagi bantuan lah. Baik, jadi bersama-sama kita juga 3 orang wartawan yang mewakili organisasi masing-masing untuk kita sama-sama kupas isu dalaman TMB. Okey, baik. Terima kasih Puan Nurul. Saya daripada surat khabar Nayang Siampau. Saya ingin bertanyalah kepada dua-dua panel kita mengenai, kita tahu ya sekarang negara kita masih lagi dilanda dengan pandemik COVID-19. Okey, saya nak tanya tentang komunikasi tentang pengurusan stres lah di syarikat TMB. Sama ada pekerja-pekerja TMB sendiri mengalami stres rentetan daripada pasca pandemik 19. Adakah telah mempengaruhi para pekerja di TMB? Kami tidak akan meninggalkan staf kami macam kerja. Kami ada satu unit iaitu dipanggil sebagai unit counselling ataupun dalam unit healthcare. Jika saya sebut pada awal tadi, kalau ada staf yang mengalami masalah dari segi kewangan ataupun dari segi fizikal ataupun sebaliknya, kami akan bantu staf kita tengok apa yang kurang. Kalau contoh dia kata stres disebabkan musim pandemik, masalah isu kewangan. Yes, kami ada satu lagi unit iaitu unit besok yang akan cuba bantu staf dari segi itu. Kalau contoh dari segi staf daripada family, kita akan cuba tolong staf kita termasuk dengan keluarga dia lah. Okey. Adakah apa cara-cara komunikasi yang digunakan oleh pihak TMB lah dalam menangani pengurusan stres ni? Sama ada kita tadi sudah maklumkan tentang konseling apa semua, itu adalah salah satu komunikasi yang baiklah untuk majikan dengan untuk pekerja. Ada cara-cara yang lain selain daripada komunikasi konseling untuk penambahbaikanlah untuk pekerja-pekerja di TMB. Okay. TMB juga telah mewujudkan beberapa inisiatif berkaitan dengan pengurusan stres ini. Contohnya macam kita wujudkan saya sebut tadi pihak kaunseling, kita ada juga wujudkan aktiviti di semua unit dan semua
bahagian di setiap negeri. Setiap minggu kita akan wajibkan untuk adakan aktiviti total awareness, iaitu dari segi kecergasan. So maknanya kita punya staff tak adalah selalu main dalam kelompok yang sama, dan setiap bulan kita akan ada unit meeting antara unit. Jika ada apa-apa isu boleh usulkan dalam meeting tersebut, dan kita akan review baliklah masalah tu. Okay, baik. Terima kasih kepada panel dalam menjawab soalan saya, dan saya keras kembali kepada moderator lah, Puan Nurul, untuk seterusnya. Nama saya Anas Ahmad bin Bahani, saya daripada wartawan Harakah Daily. Saya nak menanyakan soalan kepada Puan, bagaimanakah kaedah dan cara yang digunakan oleh TMB ketika penularan COVID-19 ini, dan apakah tool atau peralatan yang digunakan bagi melancarkan proses kejahatan mereka sekiranya mereka berada di rumah? Itu dah work from home. Ketika tempoh pandemik ini, TMB mengamalkan sistem yang kami panggil WSH dan WIO, yang bermaksud work from home dan work in office. Kami akan bahagikan kepada dua grup, 50-50. 50% akan bekerja di rumah, iaitu work from home, dan 50% akan bekerja di office, iaitu work in office. Dari situ kami dapat mengawal penularan COVID-19 agar pertemuan secara serentak takkan berlaku lah. Untuk yang berada di rumah, kami menggunakan sistem yang dipanggil pengurusan online, bertemu secara maya, iaitu menggunakan software Webex untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Menggunakan sistem IPE yang untuk menghubungkan sistem di TMB dan juga sistem di rumah customer, di rumah staff. Ini juga mewujudkan portal-portal TMB bulletin di dalam satu software yang dipanggil Livewire. Para staf dapat mengakses segala PSI baru ataupun informasi terbaru dalam Livewire tersebut. Dan untuk pada customer, kami mewujudkan satu sistem yang dipanggil MyTMB, di mana pengguna tidak perlu datang ke kedai tenaga ataupun di office untuk melakukan apa jua ataupun sebarang permohonan. Hanya menggunakan permohonan aplikasi MyTMB, pengguna dapat mengakses semua maklumat ataupun segala inquiry berkenaan isu customer. Terima kasih Datuk atas penjelasan yang panjang lebar itu tadi. Jadi Cik Syaiful, ada sebarang usul ataupun ada sebarang pertanyaan untuk diajukan? Assalamualaikum, selamat malam. Saya Saiful daripada wartawan Utusan. Saya cuma ada satu soalan dan saya jangka ini soalan penutup lah. Okey, soalan daripada saya. Apakah cadangan atau strategi syarikat TMB untuk kekal stabil dan mengekalkan kesejahteraan pekerjanya? Kita sedia maklum TMB adalah satu syarikat yang agak kukuh daripada zaman sebelum ni hingga kini, tapi kita juga dapat tahu yang TMB juga menerima beberapa ancaman daripada pihak luar yang cuba untuk menjatuhkan TMB. Okay, cadangan TMB dalam untuk mengawal situasi ini dan menjaga juga kebajikan staf adalah dengan mengadanya power supply yang telah TMB miliki. InsyaAllah kualiti dan masalah tidak berkenaan dengan elektronik ataupun penjanaan tidak akan ada masalah. Kami juga sekarang dalam proses memberi perkhidmatan selain daripada electricity, iaitu internet yang dipanggil ALO yang menggunakan sistem fiber optik.
yang mungkin boleh menjadi saingan kepada pihak Telekom. Selain itu kami juga ada juga menambah baikan dari segi sistem, menambah baikan dalam penggunaan elektrik yang dapat menjimatkan penggunaan bil customer. Contoh seperti penggunaan MyV, dan juga sekarang yang kita ni untuk kehidupan bumi hijau, kami ada juga produk yang dipanggil sebagai solar, penggunaan elektrik secara daripada matahari. Pada itu salah satu sinergi kerajaan ya untuk kita ke arah bumi hijau. Lepas tu syarikat TNB juga akan lebih kukuh dalam pasaran Malaysia dan menjadi syarikat yang masih dianggap relevan ataupun yang masih kukuh untuk masa hadapan, dan juga dapat menjamin kesejahteraan pekerja tanpa adanya isu membuang pekerja seperti company yang lain lah. Ya, terima kasih Datuk. Jadi apa yang kita boleh simpulkan daripada diskusi kita pada malam ni, seperti yang kita tahu, daripada external factor yang boleh mendukung sesebuah organisasi gergasi seperti TNB, kita juga tak boleh menafikan bahawa pekerja adalah aset yang paling bernilai untuk sesebuah organisasi. Jadi kita memang selalu akan perlu untuk maintainkan hubungan majikan dan pekerja. Sekian saja forum kita pada malam ni. Sekian, terima kasih.